السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kata dia, qala Abu Bakr li Umar radhiyallahu anhuma ba'da wafati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, انطلق بنا إلى أم أيمن رضي الله عنها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. فلما انتهيا إليها بكت فقال لها ما يبكيك؟ أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت إني لا أبكي أني لا أعلم أن ما عند الله تعالى خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء فهيجتهما على البكاء فجعل يبكيان معها، أو كما قال. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Seorang sahabat Nabi, nama dia Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia menceritakan, kata Anas, tak lama selepas wafat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abu Bakar ajak Sayyidina Umar pergi ziarah satu orang perempuan yang bernama Ummu Aiman. Lepas Nabi wafat tak berapa lama, tuan-tuan, malam ni kalau Nabi hidup, umur Nabi tu ada 1477 tahun. Kalau Nabi masih hidup, umur Nabi malam ni 1477 tahun. Nabi SAW dah wafat 1400 tahun lebih dah. Tak lama selepas Nabi SAW wafat, Sayyidina Abu Bakar ajak Sayyidina Umar, ajak pergi ziarah satu orang perempuan. Nama perempuan tu Ummu Aiman. Sayyidina Abu Bakar ajak Sayyidina Umar pergi ziarah Ummu Aiman kerana dia kata, kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazuruha, kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam masa Nabi hidup, Nabi selalu ziarah Ummu Aiman ni. Siapa Ummu Aiman ni? Ummu Aiman ialah isteri kepada Zaid bin Harithah. Zaid bin Harithah anak angkat Nabi. Zaid bin Harithah, dia ni anak angkat Nabi. Nabi SAW ambil Zaid bagi jadi anak dia.
Isteri Zaid bin Harisah ini ialah Ummu Aiman. Ummu Aiman pernah mengasuh Nabi. Maknanya Zaid bin Harisah menikah dengan satu perempuan yang sudah berumur. Zaid bin Harisah anak angkat Nabi. Isteri dia mengasuh Nabi. Nabi sayang dekat Ummu Aiman ni sampai Nabi kata Ummu Aiman ummi dalam sebuah hadis. Nabi kata Ummu Aiman ummi. Nabi kata mak aku. Nabi kata. Nabi SAW selama hidup Nabi sentiasa Nabi ziarah Ummu Aiman ni macam mana Nabi ziarah mak dia. Nabi layan Ummu Aiman ni macam layan mak dia. Apabila Nabi SAW Ummu Aiman ni jadi mak angkat Nabi, dan dia pada masa itu adalah perempuan hamba. Nabi SAW kemudiannya memerdekakan Ummu Aiman. Dia memerdekakan Ummu Aiman apabila Nabi dewasa. Nabi merdeka bang. Walaupun dia ni hamba, duk jaga Nabi, Nabi anggap dia macam mak Nabi. Bila Nabi dewasa, Nabi merdekakan dia, Nabi layan dia macam mak Nabi sendiri. Nabi kata dalam hadis Nabi, Ummu Aiman ummi. Nabi kata. Kerana sayangnya Nabi kepada Ummu Aiman ini, bila Nabi wafat, sahabat-sahabat Nabi menyambut sayang Nabi kepada Ummu Aiman ni. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan ramai sahabat-sahabat lain sentiasa ziarah Ummu Aiman ni. Kerana ini wanita yang sangat disayang oleh Nabi. Nabi ziarah dia masa Nabi hidup, Nabi mati, sahabat-sahabat di ziarah dia. Demikian sayang sahabat pada Nabi. Apa Nabi sayang, mereka sayang juga. Apabila Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq dan Sayyidina Umar Al-Khattab pergi ziarah rumah Ummu Aiman pada satu hari, sebaik-baik sahaja Abu Bakar dengan Umar sampai, bakat dia kata, Ummu Aiman teriak. Faqala laha, Abu Bakar dengan Umar kata dekat Ummu Aiman, ma yubkik. Dia pun kata, pasal apa kamu menangis wahai Ummu Aiman? Amma ta'lamina anna ma 'inda Allahi khairun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia pun kata, hang tak tahukah apa yang Allah bagi dekat Nabi lah ni adalah yang terbaik. Tak ada orang boleh bagi dekat Nabi macam yang Allah bagi dekat Nabi lah ni. Dia kata. Mereka duk ingat Ummu Aiman ni menangis kerana bila tengok Sayyidina Abu Bakar, tengok Sayyidina Umar, teringat kat Nabi. Mereka duk ingat Ummu Aiman ni menangis kerana teringat dekat Nabi. Maka mereka kata dekat dia, mereka kata, kamu menangis pasal apa? Kamu tak tahukah Nabi walaupun dia dah wafat, tapi apa yang Allah bagi kat dia lah ni, siapa pun tak boleh bagi. Nabi dapat kebaikan yang cukup banyak daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Ummu Aiman, dia kata, inni la abki anni la a'lamu anna ma 'inda Allah ta'ala khairun li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, aku teriak bukan kerana aku tak tahu kata apa yang Nabi dapat ni yang terbaik. Aku teriak bukan pasal itu. Aku tahu apa yang Allah bagi dekat Nabi lah ni, kita tak boleh bagi. Nikmat yang Allah bagi dekat Nabi lah ni, kita tak boleh bagi. Aku tidak teriak kerana tu. Walakin abki anna al-wahya qad inqata'a minas sama. Tapi yang aku teriak ni adalah kerana bila Nabi tak ada, wahyu tak ada.
Aku teringat zaman Nabi hidup dulu, wahyu duk turun. Wahyu turun ni satu kegembiraan bagi orang yang beriman. Tapi bila Nabi tak ada, wahyu dah tak turun. Aku duk teringat ke wahyu dah tak turun dah, ni aku menangis. Bukan kerana aku teringat Nabi. Fahayyajatuhuma 'ala al-buka. Sina Abu Bakar dengan Sina Umar bila dengar Ummu Aiman kata lagu tu, tersentuh hati mereka. Faja'ala yabkiyani ma'aha. Maka Sina Abu Bakar, Sina Umar pun teriak sama. Seperti mana Ummu Aiman teriak, Abu Bakar dengan Umar pun teriak sama. Hadis itu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pada hadis itu dapat kita faham. Yang pertama, sahabat-sahabat ni mereka cukup sayang Nabi. Cukup sayang. Cuma cara sahabat sayang Nabi tak macam kita hari ni. Kita hari ni sayang Nabi buah nama anak. Mula dengan Muhammad. Itu tanda kita sayang Nabi. Kita hari ni sayang Nabi, sambut maulid Nabi. Buat macam-macam. Berzanji, baca qasidah, macam-macam. Buat benda yang benda-benda tu semua, marhaban, berzanji tu semua adalah cerita tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada Nabi mula beranak sampailah Nabi jadi budak-budak besar sampai Nabi wafat, duk cerita. Sayang orang hari ni dekat Nabi belarak. Kalau di Johor ni belarak, di Melaka kan Johor kata tadi, macam berita belarak sampai 5 kilometer. Sayang sungguh dekat Nabi. Belarak 5 kilometer. Macam-macam lah. Cara orang sayang dekat Nabi ni macam-macam. Tapi sahabat-sahabat nak tunjuk sayang mereka kepada Nabi SAW, mereka cari apa benda yang Nabi suka, mereka suka. Beza. Cara nak tunjuk sayang ni beza. Macam kita ibu bapa sayang anak. Satu ibu bapa dengan satu ibu bapa yang lain, cara sayang anak tak sama. Ada satu ibu bapa sayang anak dia nak apa pun dia bagi. Itu cara dia sayang. Ada setengah ibu bapa pula, cara sayang dekat anak dia, tak semua yang anak dia nak dia bagi. Tak semua yang anak dia nak dia bagi. Ada benda yang dia rasa perlu bagi dia bagi, yang dia rasa tak perlu dia tak bagi. Itu cara sayang dia. Ada ibu bapa sayang anak, tak pernah sekali pun tali pinggang pukul belakang anak dia pasal sayang anak. Ada setengah ibu bapa sayang anak buat salah, patut kena sebat, dia sebat. Tak tahulah cara mana yang betul. Tapi masing-masing orang cuba nak ekspres rasa sayang kepada orang yang dia sayang. Macam inilah manusia ekspres sayang kepada Nabi SAW. Tapi apa pun, yang paling penting ialah, kalau sungguh-sungguh sayang Nabi, kita akan buat apa Nabi suruh, kita akan tinggal apa Nabi larang. Itu sungguh-sungguh kita sayang Nabi. Di dalam sebuah hadis, riwayat daripada Yazid bin Hayyan radhiyallahu anhu, kata dia, intalaqtu ana wa Husain bin Sabrah wa Amru bin Muslim ila Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu. Falamma jalasna ilayhi qala lahu Husain, laqad laqita ya Zaid khairan katira. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمعت حديثه وغزوت معه وصليت خلفه لقد لقيت يا زيد خيرا كثيرا. Tiga orang, tiga-tiga ni tabi'in. Tabi'in makna tak dan jumpa Nabi, cuma dan jumpa sahabat Nabi. Mereka ni dipanggil tabi'in. Seorang nama Yazid bin Hayyan, seorang nama Husain bin Sabrah, seorang nama Amru bin Muslim. Tiga-tiga ni tak pernah jumpa Nabi.
Oleh kerana tak pernah jumpa Nabi, mereka pergi jumpa orang yang pernah jumpa Nabi, iaitu sahabat Nabi, nama dia Zaid bin Arqam. Bila sampai di rumah Zaid bin Arqam, Husain bin Sabrah kata dekat Zaid bin Arqam, dia kata, laqad laqita ya Zaid khairan katsira. Dia kata, Zaid, kamu ni untung cukup banyak. Ra'aita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku kata kamu untung banyak. Yang pertama pasal kamu dan tengok Nabi, kami tak dan. Nak banding kamu dengan kami, kamu untung banyak. Pasal apa? Pasal kamu dan tengok Nabi. Yang kata Nabi Muhammad ni, mata kamu pernah jamak. Rupa paras dia, tubuh dia, mata kamu pernah jamak, pernah tengok. Kamu boleh bayang yang kata Nabi Muhammad ni rupa macam mana, muka ayam muka macam mana, mata dia macam mana, badan dia bentuk macam mana. Yang kata Nabi Muhammad ni akhlak dia lagu mana. Yang kata Nabi Muhammad ni bila bercakap macam mana. Yang kata Nabi Muhammad ni yang kata istimewa sangat tu macam mana. Kamu pernah tengok. Kamu untung besar, dia kata. Bukan sahaja kamu pernah tengok Nabi, dia kata wasami'ta hadisah, hampa pernah dengar hadis Nabi. Nabi cakap apa pun hampa pernah dengar. Hampa dengar Nabi bercakap. Sedangkan kami hari ni cuma dengar orang cerita Nabi cakap. Hampa untung, dia kata pasal apa? Hang ni Zaid, hang untung. Pasal apa? Pasal hang pernah dengar Nabi bercakap. Tuan-tuan, Nabi tadi duduk nak cerita, tadi duduk sembang dengan kawan-kawan saya cerita. Duduk cerita yang kata Nabi ni. Nabi SAW, dia satu manusia yang disebutkan di dalam hadis. Dia bila dia bercakap, orang yang dengar ni berasa kalau terlelap 1 second pun rugi. Tak ada satu kalimah yang terbit daripada mulut Nabi ni yang tak berfaedah. Tak ada. Nabi bercakap ni tiap-tiap kalimah yang terbit tu orang nak dengar. Orang dah dengar ni nak dengar lagi apa dia nak kata. Itu sebab dalam hadis Nabi kita selalu jumpa. Bila Nabi jumpa satu sahabat, Nabi bagi nasihat dekat dia. Nabi habis bagi nasihat, sahabat akan kata, "I'had ilayya ya Rasulullah, awsini ya Rasulullah." Benda-benda macam ni banyak dalam hadis. Bila Nabi dah bagi nasihat, sahabat dah dengar dah nasihat Nabi ni tak sedang pukul berapa. Nabi bercakap berapa lama tak sedang. Yang dia tahu bila Nabi habis bercakap, dia kata dekat Nabi, "Awsini ya Rasulullah." Ya Rasulullah, pesan lagi dekat aku. Dia jadi tamak, dia jadi nak dengar lagi apa Nabi kata. Ni Nabi. Ni yang kata Nabi ni. Yang hari ni orang duk sambut maulid Nabi ni. Ni yang kata Nabi ni macam ni. Kita hari ni tak usah pandai cakap macam mana lah. Orang dengar dia ada jemu. Dia ada jemu. Boleh dengar takat sejam. Boleh dengar takat tengah 2 jam. Lebih daripada tu tak boleh pergi. Tak macam Nabi. Dalam hadis cerita Nabi SAW satu hari pernah buat dekat sahabat dia. Lepas semayang subuh, habis-habis semayang subuh, Nabi bangkit, Nabi bersyarah depan sahabat ni. Bersyarah sampai masuk waktu lohor. Nabi berhenti semayang lohor. Habis semayang lohor, Nabi beralih. Nabi bersyarah sampai masuk waktu asar. Sampai habis masuk waktu asar, semayang asar selesai, Nabi bangkit. Nabi bersyarah sampai masuk waktu maghrib. Tidak ada seorang pun yang berasa nak bangkit balik. Melainkan tiap-tiap orang nak dengar lagi apa Nabi nak kata. Ini Nabi. Itu sebab kita duk kata sambut maulid Nabi ini bukan sambutan suka-suka, bukan sambutan saja-saja seronok dah. Kita betul-betul nak tahu yang kata Nabi SAW ni orang dia macam mana. Heran tuan-tuan, dalam berapa banyak nama-nama besar dalam dunia ni, berapa banyak nama-nama terkenal dalam dunia ni, tak ada satu nama yang boleh kekal macam nama Nabi SAW. Tak ada. Satu-satunya nama yang kekal, dah tak ada, dah meninggal, dah 1400 tahun lebih dah meninggal. Sampai hari ni, orang duk sebut nama Nabi Muhammad ni, macam Nabi Muhammad ni baru mati aja.
Duk sebut nama Nabi, duk baca hadis Nabi, duk cerita pasal Nabi. Ini macam Nabi ni baru mati. Ini hebat yang kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam hadis ni cerita 3 orang ni, Yazid bin Hayyan, Husain bin Sabrah, Amru bin Muslim, pergi jumpa Zaid bin Arqam. Bila mereka sampai depan Zaid bin Arqam, mereka terus mereka kata, wahai Zaid, laqad laqita ya Zaid khairan kathira. Hang ni Zaid, hang ni dapat satu untung, satu anugerah, satu kebaikan yang cukup besar. Bukan kerana hang kaya, bukan kerana hang ni terkenal, bukan kerana hang ni orang semua hormat, bukan kerana tu, tapi hang dapat satu kebaikan yang cukup besar pasal ra'aita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasal hang pernah tengok Nabi. Kami tak pernah. Hang tahu ni kami berapa punya teringin nak bayang rupa Nabi macam mana, tapi kami tak boleh, kami tak pernah jumpa Nabi. Hang pernah jumpa Nabi. Wa sami'ta hadis, hang pernah dengar Nabi bercakap, dengar sendiri Nabi kata. Wa ghazawta ma'ah, wahai Zaid, hang untung besar pasal hang pernah pergi perang sama dengan Nabi. Sama-sama masuk dalam medan perang, sama-sama berkemah di tengah padang pasir, sama-sama duduk dengar taklimat daripada Nabi, sama-sama pergi berperang, sama-sama nampak Nabi duk lawan, hang pun duk lawan. Hang untung besar pasal hang dapat sama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa sallaita khalfah, hang untung besar pasal hang pernah semayang belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Laqad laqita ya Zaid khairan kathira. Hang untung Zaid, hang untung sungguh-sungguh. Hang dapat untung yang cukup besar, yang cukup banyak wahai Zaid. Pasal hang dapat semua-semua tu. Hang dapat jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tara mana kita pertama kali kita akan dapat jumpa Nabi, insya-Allah, dalam kubur. Bagi orang-orang yang istimewa sebelum mati, mungkin Tuhan bagi dekat dia satu anugerah, mimpi jumpa Nabi. Berapa orang ikan batu yang dapat mimpi jumpa Nabi? Berapa orang dalam Kedah ni yang dapat mimpi jumpa Nabi? Susahlah, yang tu cerita dia susah. Cerita nak jumpa Nabi ni sabit dengan hadis masa mati. Masuk kubur, muka nakir mai, dijelmakan rupa Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian muka nakir tanya kita dalam kubur, arafta hadzal rajul, dia kata hang kenal tak siapa laki-laki ni? Masa itulah untuk pertama kali rupa Nabi sallallahu alaihi wasallam dijelmakan oleh Allah dalam kubur. Orang yang beriman dia boleh jawab, huwa abdullah wa rasuluh. Orang beriman, Allah subhanahu wa ta'ala gerak lidah dia sendiri boleh cakap, huwa abdullah, ini rupa hamba Allah, wa rasuluh, dan dia adalah Rasulullah. Pertama kali kita tengok rupa Nabi. Tapi kalau orang tu tak beriman, bila masuk dalam kubur, dijelmakan rupa Nabi, ditanya dia, arafta hadzal rajul, hang kenal tak siapa laki-laki ni? Tak tahu siapa. Aku tak tahu dia ni siapa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, tumpang kita duk hidup ni, sedaya upaya cuba bagi ada dalam hati kita ni sayang Nabi. Cuba bagi ada. Mudah-mudahan dalam kubur bila nampak rupa Nabi, Allah izin kita sebut kata itu Nabi. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua, insya-Allah. Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan jilid 3. Nurul Ihsan jilid 3. Kita masih lagi berada di dalam tafsir surah Al-Furqan. Surah Al-Furqan, muka surat 143. Muka surat 143. Bulan lepas kita dah baca surah Al-Furqan ayat 10 sampai ayat 20. Dalam ayat yang kita baca bulan lepas, dia cerita dekat kita tentang cerita orang kafir yang tak boleh terima Nabi Muhammad itu sebagai Nabi. Mereka tak boleh terima Nabi Muhammad ni manusia nak main jadi Nabi, nak pimpin mereka. Mereka tak boleh terima. Mereka mau Nabi ni bukan daripada kalangan manusia. Itu kita baca bulan lepas.
Bulan lepas juga kita tengok cerita soal jawab Allah Subhanahu Wa Taala dengan asnam, dengan tokong. Tokong yang disembah oleh orang kafir di atas dunia ni, di hari akhirat esok Allah tanya tokong. Allah tanya tokong ni, hampakah yang suruh orang-orang ni semua sembah hampa dulu? Ataupun mereka ni sendiri nak sembah hampa, sedangkan hampa tak pernah suruh mereka sembah hampa? Allah tanya tokong. Kita baca bulan lepas ayat tentang ni. Yang kemudiannya tokong-tokong ni diberi izin oleh Allah untuk bercakap. Masa tu semua boleh bercakap. Tangan kita bercakap, kaki boleh bercakap, kulit kita semua boleh bercakap. Maka tokong pun Allah bagi izin untuk bercakap pada masa tu. Maka jawab tokong-tokong ni, Maha Suci Allah. Tokong bercakap, dia kata Maha Suci Allah. Subhanak, Maha Suci kamu ya Allah. Tak mungkin kami yang suruh mereka sembah kami, kerana kami sendiri menyembah kamu ya Allah. Kemudian kata semua batu kayu semua yang dijadikan tokong ni, mereka kata mereka jadi macam tu kerana mereka tenggelam di dalam nikmat yang kamu bagi dekat mereka ya Allah. Tu kita baca bulan lepas ayat 10 sampai ayat 20 daripada surah Al-Furqan. Malam ni kita sambung muka surat 143 ayat 21. Firman Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala allazina la yarjuna liqa'ana. Dan telah berkata oleh segala mereka yang tiada harap mereka itu akan bertemu dengan rahmat kami, kerana kufur mereka itu dengan bangkit kubur. Malam ni pula dia nak cerita dekat kita orang kafir yang Allah kata la yarjuna liqa'ana. Depa tak percaya kata satu hari depa akan jumpa Tuhan. Orang kafir tak percaya tuan-tuan. Orang kafir dia tak percaya kata mati ni adalah permulaan kepada satu hidup baru. Dia tak percaya. Dia kata mati habis. Saya sembang dengan satu orang bukan Islam baru ni. Dia kata begitu lah. Dia kata dia ni tak ada apa. Dia kata tumpang dia hidup atas dunia ni. Dia kata boleh buat kebaikan sikit sebanyak dia nak buat. Boleh bagi derma, boleh tolong orang. Dia kata boleh bantu, boleh apa. Dia kata dia nak buat. Dia minta dekat Tuhan dia satu aja. Dia kata dia minta bila mati esok, dia kata dia nak mati elok-elok. Pejam mata mati lagu tu. Dia kata. Kan? Bukan nak dapat mati lagu tu pasal dia tak Islam. Tapi mereka punya fikir macam tu. Mereka punya fikir ni, mereka buat baik, dia buat apa ni, dia kata bila nak mati ni minta bagi pejam mata lagu mati lagu tu. Pasal apa? Dia kata mati macam tu, mati elok kira habis. Habis tak ada apalah. Kita ni takat hidup ni aja, dia kata. Oh dah, kita orang Islam tak kata macam tu. Kita orang Islam ni mati tu baru nak mula cerita hidup yang kekal abadi. Hidup Allah ni tak kekal. Hidup Allah ni dia ada limit masa dia. Dia ada limitation dia. Dia ada tempoh masa. Ada orang 35 mati. Ada orang 40 mati. Ada orang 70 mati. Ada orang Allah bagi dia panjang umur sampai 100 lebih. Tapi mati. Tapi lepas mati, bangkit pula daripada kubur esok ni. Bangkit tu bangkit tak mati. Maknanya kalau masa nyawa bercerai daripada badan, pada masa tu dia dalam keadaan tidak beriman kepada Allah, dia tak jadi orang Islam. Bangkit pula esok ni, bangkit tu bangkit susah sampai bila-bila. Ini cerita dia. Itu sebab tuan-tuan kadang-kadang kita bila jumpa kawan-kawan hak bukan Islam ni, gimana nak buat? Atau kesian kat dia. Nak tarik dia tu, nak tarik dia sekurang-kurangnya bagi dia mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sekurang-kurangnya pasal kita sayang kat dia. Dia kawan kita. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Orang yang tidak percaya dengan liqa, dengan soal jumpa Tuhan ni, masalah depa ni. Apa masalah mereka? Di antaranya mereka kata, laula unzila alainal malaikah. Apa kerana tidak diturunkan atas kami itu malaikat jadi rasul kepada kami? Duk cakap pandai. Hak jenis tak percaya Tuhan, hak jenis tak percaya kepada Allah, hak jenis tak mau jadi orang Islam,
Hak jenis tak percaya kata lepas mati nak kena hidup balik ni, di antara hujah depa dengan Tuhan, depa kata apa? Laula unzila alainal malaikah. Depa kata awak tak bagi malaikat mai jadi nabi kat kami. Pasal apa yang dilantik manusia? Pasal apa yang suruh Muhammad mai ajak kami? Dia manusia, dia serupa kami. Kami makan, dia makan. Kami minum, dia minum. Kami tidung, dia tidung. Dia serupa kami. Apa lebih dia daripada kami? Oleh kerana dia dengan kami sama, macam mana dia nak mengajak kami, kami nak ikut dia? Cakap pandai. Dia kata kat Tuhan, dia kata kalau betul nak ajak kami, nak bagi kami ni beriman, kami ni bukan susah sangat. Nak beriman ni tak ada masalah. Cuma minta hantar malaikat mengajak kami. Tuan-tuan, ni kaki layak buruk ke kedai kopi ada banyak. Sembang lagi pandai pada ni pun ada. Hak sembang lagi pandai daripada ni pun ada. Tengok ke cara hujah ni, boleh jadi lawyer. Cakap pandai. Allah bangkitkan satu manusia, nama dia Muhammad bin Abdullah, yang kata Nabi Muhammad ni daripada kecil orang panggil Muhammad Al-Amin. Sampai waktu Hajarul Aswad jatuh daripada penjuru Kaabah tu, suku-suku Arab ni sampai nak berperang kerana nak ambil batu buah balik. Tak usah sebut nama siapa, semua tak setuju. Sebut A, B, C, D, E, F tak setuju dengan A. Sebut B, A, C, D, E, F tak setuju dengan B. Sebut nama siapa pun tak setuju. Sampai nak jadi perang. Nak ambil batu buah balik di penjuru tu. Sampai nak jadi perang. Akhirnya sama-sama mereka, Allah bagi ilham. Mereka kata lah macam ni, tengok pintu tu. Mereka kata, siapa masuk ke pintu tu dalam sikit masa ni, kita suruh dia jadi hakim. Allah Subhanahu Wa Taala takdirkan Nabi Muhammad masuk. Belum jadi Nabi lagi masa tu. Muhammad masuk. Dia ni, panggil dia. Panggil dia, okey. Setuju tak setuju dia ni jadi hakim? Semua setuju. Pasal apa? Pasal Muhammad Al-Amin. Setuju. Tuan-tuan boleh bayang tak kalau sekiranya Abu Jahal pergi masuk tonton. Ni hak mereka kata tadi, siapa masuk pintu tu kita minta jadi hakim. Katalah lepas dia cakap tu Abu Jahal masuk. Agak-agak mereka boleh terima? Tak lah. Ada dia ni tak mau, lain pula mai Abu Lahab pula, dia kata dia ni sekolah jadi tak mau juga. Tapi bila ditakdirkan Allah Nabi Muhammad masuk, Nabi belum jadi Nabi masa tu, Muhammad masuk, tengok semua nak bergaduh ni okey, kalau dia ni okey. Daripada Nabi belum jadi Nabi, mereka dah panggil dia Muhammad Al-Amin. Tiba-tiba bila Nabi dilantik secara rasmi oleh Allah untuk menjadi Nabi, mereka tak mau terima. Mereka kata, awak tak hantar malaikat main jadi Nabi kat kami. Cuba tengok. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, au nara rabbana. Ataupun kami lihat Tuhan kami sendiri mengkhabar bahawa Muhammad ini rasulnya. Tu lagi kasar. Bukan setakat mereka tak mau Nabi Muhammad jadi Nabi, mereka mau malaikat mai jadi Nabi. Bukan setakat tu, mereka kata pula au nara rabbana, ataupun awak Tuhan sendiri tak mai habang kata ni Nabi hamba. Awak Tuhan sendiri tak mai habang kat kami. Melampaulah. Firman Allah, laqad istakbaru fi anfusihim. Sungguh takabur mereka itu pada diri mereka itu dengan tuntut malaikat jadi nabi, tiada redha manusia menjadi nabi. Dia kata apa? Takabur mereka ni. Dah mengaku dah Nabi Muhammad ni manusia cukup baik, bila lantik jadi nabi tak mau terima. Takabur. Sudahlah takabur tak mau terima Nabi Muhammad, sudahlah takabur itu cabar pula. Suruh Tuhan sendiri mai jumpa mereka. Sakatlah. Firman Allah, wa'atau utuwan kabira. Dan melampau hukum mereka itu akan sebagai melampau yang sangat besar. Tuhan sendiri kata, puak ni melampau sungguh-sungguh. Cukup melampau. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Lagu mereka lah, kamu sakit hati sungguh. Ni, lah Colin Powell pusing semua negeri-negeri Arab. Pusing.
Pergi nak suruh semua negeri Arab ni suruh tunduk kepada Sharon, Perdana Menteri Israel. Nak suruh tu pergi satu negeri, tuan-tuan Arab takut ke dia? Takut. Itu yang Saudi tak boleh tahan tu. 7 orang sekali ikat bom di badan, dia rempuh masuk, mati 90 orang. Dah jadi macam tu. Colin Powell yang ada di Amman, Jordan, dia kata apa? Dia tetap akan pergi ke Saudi. Dia tak heran. Tengok, punya melampau. Bukan dia tak tahu, kata orang Islam satu dunia benci dekat mereka ni. Bukan dia tak tahu. Saja dia lagi-lagi nak tunjuk. Dia tak heran punya. Kan? Tengok tali bisian tu kau halu itu gerak. Berita tadi. Kerajaan Saudi kata yang mati cuma dalam sekitar 20 orang. Macam tu ya, lebih kurang. Amerika kata tak. Mati 90 orang. Lah ni diplomat yang tak penting semua panggil balik dekat Amerika. Tinggal betul-betul penting saja di Saudi tu. Lepas ni mereka duk bincang lah ni. Apa pula mereka nak buat dekat Saudi. Tuan, baik-baik. Saudi tuan-tuan. Dia attack Iraq tak apa lagi. Dia duk bunyi kata nak attack Syria tak apa lagi. Dia nak attack Saudi. Negeri yang dalam tu ada Al-Haramain. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ini masalah yang kena orang Islam hari ini. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi Allah kata orang-orang hak jenis macam ni, Tuhan kata wa'atau utuwan kabira, dan melampau hukum depa ni akan sebagai melampau yang sangat dahsyat. Sampai tuntut nak melihat Allah dalam dunia, punya melampau. Punya melampaunya sampai depa menuntut nak tengok Tuhan. Tuhan sendiri mau mai jumpa depa. Abang kata Nabi Muhammad ni nabi. Yang tiada dibenar permintaan Nabi Musa, sedangkan Nabi Musa itu terlebih mulia di kalangan anak Adam pada masanya. Nabi Musa nabi pernah minta dekat Tuhan, Rabbi arini anzur ilaik, wahai Tuhan aku, tunjukkanlah dirimu kepada aku, anzur ilaik, mudah-mudahan aku boleh tengok kamu. Nabi Musa ni manusia yang terbaik pada zaman dia, pasal dia nabi, dia minta nak tengok Allah. Allah kata unzur ilal jabal, tengok bukit. Allah tajallikan nur dia kepada bukit tu, ja'alahu dakka, bukit jadi hancur jadi debu. Nabi Musa manusia yang paling istimewa zaman tu minta nak tengok Tuhan. Tuhan tak bagi dia tengok. Kafir Mekah minta nak tengok Tuhan. Mana Sabah kok mana? Firman Allah, yauma yarawnal malaikata la busyra yauma idzin lil mujrimin. Hari yang lihat mereka itu akan malaikat itu. Tiada dapat kesukaan pada hari itu bagi segala kafir-kafir, iaitu pada hari kiamat nanti. Bersalahan orang-orang yang beriman, maka bagi mereka itu kesukaan dengan syurga. Allah Subhanahu wa taala kata, tak apa hampa Allah kok mana apa hampa tak boleh tengok. Kalau hampa nak Tuhan turun mai habaq kata Nabi Muhammad ni nabi, ini harapan yang tinggal harapan dia. Hampa tak akan dapat jumpa Tuhan. Tapi hampa akan dapat satu hari yarawnal malaikah, tengok malaikat. Bila hampa nanti tengok malaikat? Hari mati hampa, malaikat maut akan mai ke hampa. Hari itu hampa tengok malaikat. Tak usah duk sombong, tak usah duk gedebek, tak usah duk tunjuk besar kepala, tak usah duk tunjuk angkuh, tak usah duk tunjuk apa. Mai hari mati, malaikat akan mai dekat hampa. Hari itu yauma yarawnal malaikah. Pada hari itu hari hampa akan tengok malaikat untuk kali pertama. Jumpa tu jumpa malaikat maut. La busyra yauma idzin lil mujrimin. Dan orang yang berdosa pada hari itu, hari pertama kali jumpa malaikat tu, tak ada seronok pada mereka, melainkan duka cita semata-mata. Tuhan kata. Firman Allah, wa yaquluna hijran mahjura. Dan berkata mereka, yakni kafir-kafir ni, ketika lihat malaikat hendak azab mereka itu,
Kata mereka hijran mahjura, berlindung. Dia kata. Tuhan kata satu hari hampa akan jumpa malaikat untuk pertama kali. Hampa jumpa aja malaikat, masa tu mulut hampa tak akan sebut lain, melainkan yang hampa sebut hijran mahjura. Ini orang Arab tuan-tuan. Orang Arab ni hijran mahjura ni dia automatik terbit di mulut apabila dia jumpa dua keadaan. Yang pertama dia akan sebut hijran mahjura apabila dia ditimpa satu musibah yang dia rasa tak ada siapa boleh tolong dia. Apabila dia ditimpa satu susah, satu musibah yang dia rasa siapa pun tak boleh tolong dia melainkan Tuhan aja. Masa tu terbit di mulut dia hijran mahjura. Maksudnya apa? Ya Allah lindungi saya. Tu maksud dia. Ya Allah minta lindunglah. Manusia, tuan-tuan, manusia. Satu hari manusia ni dia terandas dinding. Satu hari. Lagi dia boleh duduk tempat lapang ni, dia boleh lah nak bergencok kan, nak melompat kan, nak berlari ke apa, dia boleh. Satu hari manusia dia terandas di dinding. Nak pergi mana pun tak boleh. Dinding kiri kanan. Masa tu Tuhan aja main dalam hidup dia. Masa tu hijran mahjura. Ya Allah, aku minta berlindung lah, aku tak boleh. Manusia satu hari akan jumpa keadaan. Macam-macam lah. Allah bagi jumpa dalam bentuk sakit. Boleh jumpa. Takat-takat demam sesemua sikit sebanyak, dia reti nak fikir, nak pergi klinik ni, nak pergi klinik ni, dia reti fikir. Dia main satu sakit hak pelik Tuhan bagi kat dia, dia tak boleh fikir. Pergi habis merata tempat dia tak mau nak jadi elok. Dia jadi koduk teruk. Masa tu hijran mahjura. Ya Allah, minta lah aku tak larat dah tahan dengan sakit. Manusia, keadaan pertama dia akan sebut hijran mahjura, keadaan yang macam ni. Bila ditimpa musibah yang tak ada siapa boleh tolong dia. Ataupun keadaan kedua orang Arab, dia akan sebut hijran mahjura apabila dia ditakdirkan jumpa musuh dalam medan perang yang dia rasa dia tak boleh lawan musuh tu. Dia jumpa musuh dalam medan perang, dia rasa aku tak boleh dah, habis daya pun aku tak boleh menang dengan mereka ni. Mereka ni betul-betul kuat. Hijran mahjura, dia akan sebut macam tu. Orang kafir ni bila dia masuk dalam neraka, esok dia jumpa malaikat azab nak azab dia, masa tu sendiri di mulut dia sebut hijran mahjura. Minta ya Allah, aku minta berlindung, aku takut dengan azab ada. Firman Allah, wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Dan kami sengaja kepada barang yang mereka itu kerja daripada amalan kebajikan seperti sedekah dan hubung silaturahim dan bagi jamuan pada orang dan tolong orang yang tak ada upaya dalam dunia, maka kami jadi akan dia umpama debu yang berhamburan. Yakni dia kata amalan orang kafir tak ada pahala akhirat. Orang kafir ni kalau atas dunia dia buat ni semua benda ni, dia kafir tapi dia satu orang yang cukup bagus. Amal kebajikan dia banyak. Dia antaranya sedekah cukup kuat. Kafir tapi Allah tolong. Bukan kata tolong orang susah sampai masjid nak sapu cat tak ada duit pun dia bagi. Kafir tapi jenis hati baik. Ada tak ada tuan-tuan dalam masyarakat kita ni? Ada. Tadi saya ceramah Maulid Nabi peringkat Pulau Pinang. Lepas tu duduk sembang dengan kawan-kawan duduk kerja pusat urus zakat ni. Cerita pasal inilah anugerah Maulidur Rasul duk bagi dekat orang bukan Islam apa semua, duk sembang tajuk tu lah. Kita kata bagus, bukan kata tak bagus-bagus. Sekurang-kurang dia jadi satu dakwah kepada mereka. Kan? Jadi satu dakwah dekat mereka. Sembang-sembang kawan duk kerja tempat zakat ni, dia kata apa? Dia kata saja nak cerita ke ustaz, dia kata. Saya ni dia kata berapa kali dah dia kata toki Cina main nak bayar zakat. Mana pula saya kata jadi lagu tu. Nah dia kata main nak bayar zakat. Kita pula jadi kelang kabut tanya dia Muslim ke? Tak. Dia orang Buddha lah. Nak bayar zakat. Dia berkata tak, zakat ni untuk orang Islam saja. Ada cerita nak main bagi duit pun tak boleh kat? Marah pula dah. Kawan cerita tadi. Ada kata nak main bagi duit pun tak boleh kat? Dia kata saya bukan nak main minta duit zakat. Saya nak main bagi duit saya masuk dalam zakat ni. Allah. Dia kejut. Dia kata first time. Tengok rupanya dia nak main. Dia tahu nak main bagi.
Lepas tu tambah, kita bukan seorang dah jadi 2-3 orang dah lah ni. Main nak declare zakat, nak ambil resit tu nak pergi tunjuk dekat income tax. Dah. Ya Islam ni lagu tak mau nak bayar zakat, lagu duk pergi kat income tax. Dia ni nak main bayar zakat. Apa-apanya ni kita duk baca dalam tafsir ni ada jadi, rupanya. Hak jenis bukan Islam tapi tak tahu lagu mana. Depa ni tuan-tuan, kadang-kadang dia kira Tuhan. Dia kira Tuhan. Jumpa seorang baru ni, lagu tu juga. Dia buka kopek duit dia. Nak keluar duit, dia buka kopek duit. Kan tempat kita duk bubuh kat pengenalan lesen memandu tu. Tengok Allah, Muhammad, lepas tu tengah gambar tokong dia. Nah. Bila dia buka kopek duit tu, buka depan kita nampak lah. Kita pun kata tu apa tu? Tak ada, dia kata ni saya memang simpan dia lah. Oh, kata awak selalu. Tak, dia kata Tuhan, dia kata. Dia kira dia rasa dia beruntung. Sebab dia minta dekat semua Tuhan. Sakit kepala kita fikir. Dia kira tu semua Tuhan. Muhammad ke apa semua sekali kira. Dengan hak dia punya sekali bodoh daun tu, dia kira dia minta semua. Janji dia mau dapat kebaikan. Tuhan mana nak pergi tak kisah. Ini yang kata musyrikin. Yang kata musyrikin ni maksudnya golongan yang syirik. Dia syirik. Dia sekutukan habis. Tuhan dia dengan Tuhan orang dengan apa semua dia masuk pergi sekali. Janji hak mana satu pun tak apa, janji bagi aku kaya. Dia kira lagu tu. Sakit kepala tuan-tuan. Hak jenis orang tak beriman ni sakit kepala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Maka Allah Subhanahu Wa Taala cerita ni, orang-orang yang bukan Islam, orang-orang yang kafir ni, yang depa ni bagi sedekah, depa menghubungkan silaturahim, jaga bukan main. Mak dia ambil duduk dengan dia, anak kak dia bercerai, laki bini bercerai, anak jadi kelang kabut, dia ambil main duduk dengan dia belah semua. Lebih baik pula daripada orang Islam ni. Orang Islam sendiri anak penakan tak mau belah. Dia ambil anak kak dia, anak abang dia, abang mati tinggal kak janda, ambil mai duduk dengan dia belah macam belah anak dia sendiri. Dia menjaga silaturahim. Ada hak jenis macam ni ada. Dan membuat jamuan. Dia kata jamu orang makan ni Allah bagi duit, ada mesti nak buat kenduri, dia pun nak bagi sama. Tolong orang yang tidak upaya dalam dunia. Tak boleh. Dia kesian ni, tak tahu nak apa. Tengok orang susah miskin, dia pergi beli kursi roda bagi. Lebih pada wakil rakyat dia ni. Dia tu dengan senang hati nak tolong. Kebaikan nak buat ni cukup banyak. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala kata kami jadi akan dia habaan mansura. Pasal syarat Allah nak bagi pahala mesti Islam. Tak ada Islam, tak boleh bagi pahala. Kerana syarat untuk nak dapat pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, syarat nombor satu, hang kena jadi orang Islam, baru boleh dapat pahala. Yang ni amalan orang kafir tak ada pahala di hari akhirat. Kerana tidak ada iman. Hanya balas atas dunia sahaja dengan balasan sihat afiat misalnya. Tuhan bagi juga. Tuan-tuan kita duk baca Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah Tuhan yang Ar-Rahman, Maha Pemurah. Tuhan bagi. Hang baik, Tuhan bagi juga balasan kebaikan dia, tapi takat atas dunia aja. Ar-Rahim, kasih sayang Tuhan tak bagi. Tuhan bagi dekat dia takat tu aja. Maka Tuhan bagi dekat dia sihat afiat. Tuhan bagi dekat dia harta, anak isteri. Tuhan bagi. Dia menjaga menjadi, dia jadi lagi kaya dan sebagainya. Tuhan bagi kat dia. Pasal apa? Pasal kebaikan dia. Tuhan bagi kat dia. Anak isteri dapat, anak isteri boleh hidup rumah tangga nampak macam bahagia pada mata kasar, tengok nampak bahagia dan sebagainya. Tuhan bagi. Dan jika tiada habis, maka diperhabis dengan mudah keluar roh daripada badan dia. Kalau duk bagi tu tak habis lagi nak balas kebaikan dia yang dia duk buat banyak kebaikan ni. Allah bagi dekat dia roh nak keluar tu mudah. Begitu. Maka di akhirat terus ke neraka. Habis. Takat tu aja Tuhan boleh bagi penghabis sekali masa nyawa nak keluar. Takat tu aja Tuhan boleh bagi kerana nak balas kebaikan yang dia buat. Akhirat neraka langsung.
Tuan, dekat tu kita baca, kita faham apa? Kita faham kata Allahu Akbar, syukur kita jadi orang Islam. Tu aja. Tu aja. Syukur kita jadi orang Islam. Buat baik tak banyak mana, tapi kerana kita mengucap kalimah syahadah ni, kerana tu kita dapat juga masuk syurga satu masa nanti. Berbanding dengan punya banyak kebaikan dia buat tapi tak ada Islam, kerana tu neraka selama-lamanya. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, ashabul jannah yawma idzin khairun mustaqarran wa ahsanu maqila. Bermula segala orang yang empunya syurga, maksudnya penghuni syurga. Bermula segala penghuni syurga pada hari itu, yakni pada hari kiamat itu, sebaik-baik tempat menetap. Orang Islam esok masuk syurga. Syurga adalah tempat menetap yang paling baik. Tak ada tempat lebih baik daripada syurga. Tak ada. Berbanding dengan orang kafir dalam dunia, dan seelok-elok tempat untuk ambil kesenangan, maksudnya seelok-elok tempat untuk berehat, ialah syurga. Berbanding dengan orang kafir di dalam dunia. Firman Allah, wa yawma tashaqqaqus sama' bil ghamam wa nuzzila al malaikatu tanzila. Dan sebut olehmu wahai Muhammad, hari yang pecah oleh tiap-tiap langit serta keluar kabus awan putih, dan diturun malaikat daripada tiap-tiap langit akan sebagai turun lengkong keliling orang yang di padang mahsyar itu. Padang mahsyar itu semua manusia tu ada di mahsyar. Boleh tengok pada masa tu langit-langit ni pecah, dia keluar mai satu punya kabus awan putih dan sebagainya. Tuan-tuan tak boleh nak bayang macam mana keadaan di mahsyar itu ni. Tak reti nak bayang kita ni. Padang mahsyar tu sendiri kita tak tahu tang mana. Yang penting kita kena beriman, kita bangkit esok ni, bangkit di satu tempat yang bernama mahsyar. Mahsyar tu tang mana? Wallahu a'lam, Tuhan yang tahu di mana. Tapi keadaan di mahsyar ni sudah cukup untuk menjadi tempat azab bagi orang yang berdosa. Macam mana tak selesa dia, macam mana sesaknya, macam mana dengan peluh sendiri duk nak tenggelam diri dia, macam mana keadaan pada masa tu panas terik matahari sejengkal atas kepala, macam mana keadaan pada masa tu bila terik dahaga, tak ada air setitik pun nak minum, duk minta dekat Tuhan, ya Allah turunkan hujan, ya Allah turunkan hujan, ya Allah. Allah buat mai ghamam. Allah buat mai ghamam maksudnya buat mai awan, nampak awan macam nak hujan. Bila mai betul atas kepala dia, rum kata turun mai kala jengking daripada awan, gigit pula dia di padang mahsyar. Ini semua cerita dalam hadis Nabi. Tak boleh bayang. Kita nak bayang macam mana keadaan mahsyar ni, tak boleh bayang. Cuma kita boleh habaq, dia merupakan tempat yang sangat tidak selesa bagi orang yang berdosa. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, pelihara daripada lari. 7 lapis, tiap-tiap satu lapis langit, selapis kabut dan malaikat duk ada di situ. Dia kontrol, kepung habis orang, nak lari tak ada tempat di padang mahsyar. Firman Allah, al-mulku yawma idzinil haqqu lirrahman. Bermula kerajaan pada hari itu, yakni yang sebenar-benar berkuasa pada hari itu ialah Tuhan Ar-Rahman. Hari itu satu kerajaan aja ada, iaitu kerajaan Allah Subhanahu wa taala yang kita duk baca dalam Fatihah. Dia kata Maliki Yaumiddin. Malik, raja, Yaumiddin, yang memerintah pada hari kiamat. Tuhan mutlak pemerintah pada hari itu, tak ada siapa boleh main nak kongsi pemerintahan dengan dia. Tiada sekutu padanya seorang pun. Firman Allah, wa kana yauman 'alal kafirina 'asira. Dan adalah demikian hari itu, satu hari atas segala kafir sangatlah payah. Yang kata kehidupan di padang mahsyar ni, wa kana yauman, satu hari aja di mahsyar itu, 'alal kafirina 'asira, ke atas orang kafir sangat payah. Sehari, nak habis sehari ni, Allahu Akbar, Tuhan yang mengetahui payah macam mana. Nak habis sehari tu, nak habis sehari di mahsyar, kita nak duduk berapa lama, Allah yang mengetahui.
Nak lepas sehari nak lepas tu Tuhan kata alal kafirin, kalau dia orang kafir, orang yang bantah, orang yang engkar Tuhan, asira, susah ni tak tahu nak cerita. Tuan-tuan, kita kalau duduk dalam keadaan susah, kita nak cepat-cepat habis zaman susah tu. Zaman susah ni zaman apa? Kalau budak-budak sekolah, dia kata zaman sekolah, Allah susah. Tanya budak sekolah, hampa ni, kalau Tuhan bagi dekat hampa satu peluang untuk nak minta apa-apa dekat Tuhan, hampa nak minta apa? Saya tanya budak sekolah saya dulu di Nembong Tebal. Kalau Tuhan bagi kat hampa sekali satu peluang untuk hampa nak minta, hampa nak minta apa? Dia pakai jawab apa? Nak minta kira tak orang mengaji sekolah. Nak minta kira tak terus kerja gaji besar. Oh, saya kata banyak cantik. Pasal apa? Pasal zaman sekolah ni, Allah, asira, zaman susah. Dalam apa Alam Nashrah dia kata inna ma'al usri yusra. Usri itu asira. Inna ma'al usri, sesungguhnya sama dengan usri, sama dengan susah ni, yusra, ada senang. Nak senang kena susah dulu. Kita pergi bagi soalan tu kat dia, kalau Tuhan bagi kat hamba sekali hamba nak minta apa-apa, hamba minta Tuhan dia bagi, hamba nak minta apa? Nak minta orang gaji sekolah. Orang gaji sekolah. Tak tengok lagu duduk kerja gaji besar. Oh, kita kata banyak cantik, kata kat depan. Pasal apa? Pasal susah. Nak mengaji dengan duk baca buku, dengan nak kena hafal, nak kena ingat lagi, periksa pula dia main soalan trik macam mana ke, dia jawab tak betul pula. Keluar keputusan lagu dapat tak elok. Allah, leceh. Leceh, ni cerita leceh. Yang syok ni mengaji macam ni, tak ada periksa. Dah ni babe. Kitab pun tak gaduh bawa. Lagu tu macam main relax dengar. Apa nak baca malam ni baca lah. Kira periksa pun tak ada, ujian test apa pun tak ada. Nak jadi nasib baik lagi, satu kunuri pula keadaan ni, lagi cantik. Ayat ni tak apa. Tu pun tak main penuh masjid juga. Tu hal senang. Kalau kita buat lagu test, lagilah. Test ujian bulanan apa tu salah. Ustaz mengajar tajwid sudahlah kan. Main-main cuba baca tengok. Cuba baca tu pakai sedah tu lah. Minggu depan tak main lah. Pasal apa? Pasal ada test. Test ni yang tak suka. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi cerita di mahsyar ni cerita tak seronok. Tuhan kata wa kana yauman 'alal kafirina 'asira. Dan adalah demikian hari itu, yakni hari di mahsyar itu, satu hari atas segala kafir sangat payah bersalahan orang-orang yang beriman. Hari kiamat lebih ringan atasnya daripada satu sembahyang fardu di dalam dunia. Orang yang beriman di padang mahsyar itu tak susah apa. Senang aja duduk di mahsyar, walaupun susah sikit, tapi kalau nak banding senang, lebih senang daripada nak sembahyang fardu. Tuan-tuan, sembahyang ni senang bagi orang yang beriman. Tapi bagi orang yang tak beriman, sembahyang susah. Itu sebab ramai orang tak sembahyang. Susah. Dia merasa susah lah nak sembahyang, tak tahu apa hal dia nak sembahyang tak boleh. Hati ada ingat nak sembahyang tapi tak sembahyang. Pasal dia rasa susah nak sembahyang ni susah. Tahu, di kalangan kita ni mungkin ada satu dua orang dulu pernah jadi macam tu. Dia pernah lalu zaman dia rasa susah nak sembahyang. Dia rasa nak pi nak sin-sin kaki seluar naik, nak pi dekat pancung nak buka nak ambil ayat. Payah. Tak sembahyang. Tapi bagi orang yang beriman, sembahyang fardu ni tak ada apa. Masuk waktu aja dia nak pergi sembahyang. Masuk waktu aja dia nak pergi sembahyang. Bukan setakat dia sembahyang, dia habis sembahyang, dia boleh ambil time lagi untuk zikir sikit sebanyak dan sebagainya. Doa pula sikit. Lepas tu satu sunat ba'diyah lagi dia boleh buat. Hati tenang, tenteram. Tak ada rasa susah apa. Keluar pakai kasut balik. Benda yang sama juga. Ambil ayat sembahyang, cara yang sama juga. Sembahyang pun rakaat sama juga. Ke atas orang yang tak beriman, susah. Tak boleh buat. Kita kata dia, jom sembahyang. Tak apa, balik sembahyang di rumah. Apa dia kata?
Semayang sini lah. Dah kata tak lagi apa nak balik, apa jadi, apa kakuk jalan, hang aksiden ke apa. Ya apa duk sumpah saya macam tu. Dia takut juga bila sebut aksiden mati ni, takut. Tapi ajak pergi semayang, dia kata nak lihat semayang di rumah. Apalah susah sangat semayang sini, apa salahnya? Ni dah duk ada tepi masjid dah, duk ada tepi surau dah. Ambil ya semayang, clear. Tak ada hutang dah kita ni dengan Tuhan. Tak apa ni, jangan duk ceramah panjang-panjang kata. Aku kan tak mau semayang, nak semayang di rumah kata. Susah bagi orang-orang yang tak beriman. Maka dia sebut di sini, dia kata hari kiamat esok ni, dia kata terlebih ringan daripada satu sembahyang fardu ke atas orang yang mukmin. Allah bagi kita kemudahan di padang mahsyar. Yang ni dia kata ini berdasarkan hadis yang demikian itu. Banyak hadis yang menceritakan tentang orang yang beriman di padang mahsyar dia rasa mudah. Ada banyak hadis cerita tentang benda tu. Firman Allah, wa yauma ya'addu zalimu ala yadayhi, dan sebut olehmu hari yang menggigit oleh orang-orang kafir akan dua tangannya, yakni menyesal atas tiada beriman. Tuhan cerita dah. Tuhan kata orang yang tak mau beriman atas dunia ni, hari akhirat esok bila pergi sana tengok, tu dia yang kata mahsyar ni sungguh macam yang aku duk dengar dulu. Mati masuk kubur tu, Allahu Akbar, dia kata sungguh rupanya hal depa duk cerita ni. Yang kata kubur ni Allah Subhanahu Wa Taala boleh sempitkan kubur sampai berselisih tulang rusuk. Nabi bila kata ni, Nabi buat isyarat pula dengan tangan. Nabi masukkan jari di dalam jari yang lain. Nabi nak habaq kata kubur bagi sesetengah orang ni dia sempit. Nabi kata sampai tulang berselisih. Nabi tunjuk dengan jari macam tu. Punya Nabi nak habaq kata kubur ni boleh jadi raudhatun min riyadil jannah, dia boleh jadi hufratun min hufarin niran. Nabi habaq dah dulu ni. Dengar, tapi macam percaya tak percaya. Bila mati masuk kubur, tengok-tengok sungguh rupanya. Masa tu gigit jari. Gigit jari sebagai simbol kepada menyesal. Tuhan sebut dalam Quran. Wa yauma ya'addu masuk gigit. Wa yauma ya'addu zalim ala yadayhi. Orang zalim dia tahu dah benda ni dia akan jumpa susah, saja hidup cari susah. Hari itu menyesal gigit jari. Wa yaqulu, firman Allah, yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Maka berkata ia, yang ni kafir ni kata, ya laitani, ni kita terjemah alangkah baiknya. Itu lebih sesuai terjemahan dia daripada dia kata hai mudah-mudahan. Yaqulu ya laitani, maka berkata orang yang kafir, yang bantah, yang engkar ni, alangkah baiknya kalau sekiranya aku ambil serta Rasul, yakni serta Muhammad itu jalan agama Islam. Bila masuk kubur jumpa susah, bila pipi di padang mahsyar susah, masa tu dia kata apa? Dia kata ya laitani, dia kata wahai Tuhan aku, dia kata alangkah baiknya ittakhaztu ma'ar rasuli sabila, kalau dulu masa aku hidup dulu aku ambil Nabi Muhammad ni sebagai nabi aku. Alangkah baiknya kalau dulu aku macam tu. Menyesal lah, menyesal. Ya wailata laitani lam attakhiz fulanan khalila. Kata dia, hai kebinasaanlah aku. Ya wailata, maksudnya habis melingkuklah aku. Itu maksud dia. Jahannamlah aku, dia kata. Alangkah baiknya kalau sekiranya tidak ambil si fulan itu berbuat kekasih dulu, dia kata. Masa tu dia kata, dia kata alangkah baiknya kalau dulu aku tak berkawan dengan dia ni. Dia teringat balik kawan yang duk bawa dia bagi jadi lingkup ni. Dalam tafsir dia kata maksud yang kata fulanan ialah syaitan. Dia kata alangkah baiknya kalau dulu aku tak pergi berkawan dengan syaitan ni, khalila, aku tak jadikan syaitan ni kekasih aku. Alangkah baiknya kalau dulu aku buat macam tu. Masa duduk atas dunia tak teringat yang ni semua, syaitanlah kawan dia. Bila dah pergi di sana esok, dandan menyesal, dia kata awaklah aku dulu pergi berkawan dengan syaitan. Kalaulah dulu aku tak kawan dengan dia ni, aku tak jadi teruk macam hari ni. Itu maksud dia. Firman Allah, laqad adallani 'anil zikri
ba'da idh ja'ani. Sungguh telah menyesat ia, yakni syaitan itu akan daku daripada kalimah syahadah ataupun daripada Quran. Betul-betul aku pergi jadi sesat ni, dia ni punya pasal. Dikata lagu tu. Kemudian daripada datang akan daku, yakni oleh Al-Quran dan juga oleh Islam. Dah mai dah Islam dekat aku boleh tak ikut, aku pergi ikut syaitan ni. Masa tu duk meratih lah, duk menyesat. Dia kata ayat ini turun menyatakan hal satu orang kafir Quraisy, nama dia Uqbah bin Abi Mu'ayyid. Tuan-tuan, kita dah sebut banyak kali dah cerita dia ni. Cerita Uqbah bin Abi Mu'ayyid. Nama dia ni dicatatkan di dalam kitab sirah. Dalam hadis pun ada cerita tentang dia ni. Uqbah bin Abi Mu'ayyid ambil perut unta, perang bagi busuk. Bila perut ni dah 3 hari dah cukup busuk dah, dia sanggup bawa perut hak busuk tu kerana nak pergi lunggu atas belakang Nabi waktu Nabi semayang. Ni Uqbah bin Abi Mu'ayyid. Hebat, dia ni cukup hebat. Dia nak tunjuk dekat geng dia, kata dia anak jantan, dia boleh buat Nabi. Takat ambil perut pergi bubuh atas belakang, cukup dah. Peram bagi busuk dulu. Bila dah busuk dah, nak bawa pergi busuk tu, dia pun kena tanggung busuk benda tu bawa nak pergi bubuh atas belakang Nabi, nak padan muka dekat Nabi. Bayangkan, busuk perut unta tu lagi busuk perut dia. Yang kata Uqbah bin Abi Mu'ayyid. Seorang kafir Quraisy, nama dia Uqbah bin Abi Mu'ayyid. Dia bersahabat dengan Nabi. Dan dia juga bersahabat dengan satu orang yang bernama Ubay bin Khalaf. Dia belum masuk Islam, tapi dengan Nabi dia ada hubungan baik, kawan. Dan ada satu orang lagi nama Ubay bin Khalaf, pun kawan dia juga. Satu hari ia perbuat makan dan persila Nabi mai makan di rumah dia. Dia buat masak makan apa semua, dia jemput Nabi mai makan di rumah dia ni. Uqbah bin Abi Mu'ayyid ni. Dia belum Islam lagi. Dia buat makan, dia panggil Nabi mai makan di rumah dia. Maka pergi Nabi SAW, dia angkat makanan ke depan Nabi. Dia jemput Nabi mai makan di rumah dia, Nabi pergi. Bila Nabi dah duduk semua, angkat makanan mai letak depan Nabi. Maka kata Nabi SAW, aku tiada makan makanan engkau sehingga engkau mengucap kalimah syahadah. Tengok Nabi. Lalu tengok kau ni duduk baik dengan dia apa semua, dia tunggu time cantiknya sekali Nabi keluar benda ni. Nabi kata, aku tak ada masalah nak makan makanan ni. Cuma minta satu, hang mengucap 2 kalimah syahadah depan aku makan makanan. Itu syarat aku minta. Maka mengucap ya Uqbah bin Abi Mu'ayyid. Bila dah Nabi kata lagu tu, dia nak Nabi makan hidangan dia ni. Dia besar hati dengan Nabi. Dia nak Nabi makan makanan dia. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mengucap. Maka terdengar kepada kawan dia, iaitu Ubay bin Khalaf ni. Tak terpakai sekong lagi ni, dengar. Oi, macam mana ni Uqbah bin Abi Mu'ayyid boleh mengucap masuk Islam ni? Dengar kat dia ni. Maka kata ia, Ubay bin Khalaf ni pergi jumpa Uqbah bin Abi Mu'ayyid. Dia kata, engkau cenderung kepada agama Muhammad? Dia kata, hang nak masuk Islam ke? Hang boleh ikut ke Muhammad ni? Dia pergi kata lagu tu. Maka kata ia, yakni kata Uqbah bin Mu'ayyid, tiada. Dia kata, tak. Dia kata, aku bukan cenderung, bukan nak masuk Islam saja. Aku nak suruh Nabi makan. Aku punya masakan, aku punya hidangan, maka aku mengucap depan dia. Bukan aku nak masuk Islam sangat. Dia pergi kata lagu tu dekat Ubay bin Khalaf. Dan khabar hal jamuannya, dia kata, dia pun cerita, sebenarnya cerita lagu ni, aku panggil Nabi mai rumah aku buat jamuan, aku nak panggil dia makan. Dia kata sebelum makan dia buat syarat pula, kalau aku masuk Islam aku mengucap baru dia nak makan. Aku nak suruh dia makan, aku mengucap lah, itu saja, bukan aku nak masuk Islam. Uqbah bin Mu'ayyid kata lagu tu. Maka kata Ubay bin Khalaf, Ubay ni terus kata kat dia, aku tiada reda sehingga engkau pergi ludah Muhammad dan engkau tekan kepala dia ke bumi. Oh, dajjal sungguh dia ni. Cukup dajjal.
Dia tak puas hati. Kawan dia kata aku ni masuk Islam bukan nak masuk Islam sangat. Sajalah aku nak suruh Nabi makan di rumah aku. Dia suruh aku ngucap-ngucap lah. Dia kata dia tak puas hati. Dia kata dekat Uqbah bin Abi Mu'ayyid ni. Dia kata hang kata ni aku tak percaya. Melainkan hang pi depan Muhammad. Hang ludah di muka dia. Lepas tu hang tekan kepala dia atas tanah. Baru aku percaya apa yang hang kata. Jahat. Maka sabda Nabi SAW. Nabi bila tahu cerita ni. Nabi dapat tahu. Nabi kata apa? Tiada aku jumpa engkau wahai Uqbah di luar Mekah. Melainkan aku tetak kepala engkau dengan pedang. Nabi dapat tahu benda ni. Nabi kata tak guna punya orang. Hang main-main dengan aku. Hang panggil aku pergi rumah, hang panggil makan. Aku suruh hang mengucap. Hang mengucap dan main-main dengan aku. Lepas tu hang terima pula cabaran kawan tak terpakai ni. Nak main ludah atas muka aku. Hang nak tekan kepala aku ke tanah. Nabi kata kat dia, kalau aku jumpa hang luar daripada Mekah. Pasal Mekah tanah haram. Kalau aku jumpa hang luar pada sungai Petani pula. Kalau aku jumpa hang luar pada Mekah. Nabi kata aku tetap. Maka sabda Nabi, tiada aku jumpa engkau di luar Mekah. Melainkan aku tetap kepada engkau dengan pedang. Maka tak lama lepas itu ditawan akan dia, yakni Uqbah bin Abi Mu'ayyid ditawan dalam perang Badar. Jadi perang Badar salah seorang tawanan ialah Uqbah bin Abi Mu'ayyid, orang yang Nabi cari ini. Maka disuruh Sayyidina Ali bunuh dia. Sayyidina Ali lah yang membunuh Uqbah bin Abi Mu'ayyid akhirnya. Ini ayat cerita menyesal Uqbah bin Abi Mu'ayyid pada hari kiamat kerana tidak ikut Nabi SAW, sebaliknya ikut Ubay bin Khalaf. Ini ayat ni. Ayat yang cerita kata esok gigit jari menyesal. Pasal apa yang dia gigit jari ni? Pasal Islam dah mai dah kat dia, dah mengucap dah depan Nabi. Tiba-tiba dia kata dia saja ya pergi ucap benda ni, bukan dengan niat nak masuk Islam. Islam dah mai dah dekat dia. Sebaliknya dia tak ikut Islam ni, dia pergi ikut Ubay bin Khalaf ni yang pergi suruh dia ludah muka Nabi, suruh tekan kepala Nabi ni. Dia pergi ikut syaitan ni. Yang ni kemudian daripada dah mengucap kalimah Islam. Dalam sebuah hadis dia kata yuhsyarul mar'u ala dini khalili. Maksud hadis tu ialah dihimpun satu orang manusia pada hari kiamat atas agama kawannya yang ia kasih. Jaga baik-baik tuan-tuan. Yang ni jaga baik. Kawan tuan-tuan, kawan. Nabi kata apa? Ar-rajul ala dini khalili. Manusia ni selalu dia nanti ikut agama kawan dia. Kawan salah pilih jahanam. Kita pilih kawan jenis takut dekat Tuhan, kita takut dekat Tuhan. Kita pilih kawan kaki yamsing, kita yamsing. Habis. Tahu yamsing? Kan? Jangan. Kawan punya pasal melingkup segala-gala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan sabda Nabi SAW, jangan engkau bersahabat melainkan dengan orang mukmin, dan jangan makan makanan engkau melainkan orang yang takut Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul nak buat kawan dunia akhirat, pastikan dia beriman dengan Allah. Kan? Imam Al-Ghazali kata apa? Kawan ada 3. Apa dia? Yang pertama, kawan, bila kita kawan dengan dia, kita boleh dapat banyak manfaat ilmu daripada dia. Kita kawan dengan dia, dia selalu duk bercakap pasal ilmu, pasal agama dekat kita. Nabi kata kawanlah. Imam Ghazali kata kawanlah dengan orang macam ni. Yang kedua, kita kawan dengan dia, kita boleh duk bagi ilmu dekat dia, dan dia dengar dan dia ikut. Kawan dengan orang macam ni, Imam Ghazali kata. Hal satu, dia duk bagi kat kita. Kita kawan dengan dia, betul-betul kita dapat banyak manfaat. Kawan dengan orang macam ni. Hak jenis kedua ni, nak harap dia bagi, dia pun tak dapat. Tapi kita duk bagi kat dia, dia dengar, dia ikut apa kita kata. Kawan dengan orang macam ni. Tapi yang ketiga, Imam Ghazali kata, kamu kawan dengan dia. Kamu nak cakap nasihat apa kat dia, dia tak mau pakai. Kamu nak harap dia bagi nasihat dekat kamu, tak ada. Jauhi kawan yang macam ni. Imam Ghazali kata. Jaga baik-baik. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Firman Allah, wa kana syaitan lil insani khazula. Dan adalah syaitan bagi manusia itu menghina ia, melepas diri ketika bala.
yang kata syaitan ni, waktu kita perlu pertolongan, dia tak boleh tolong kita. Tentu pernah dengar cerita Abid Billah, cerita tentang Bal'am bin Ba'ura, kan? Cerita macam-macam, kisah-kisah orang-orang alim, orang-orang yang bagus-bagus ni yang akhirnya terpedaya dengan syaitan. Dalam keadaan dia betul-betul susah, syaitan dah belah, dah tinggal dia. Akhirnya dia tanggung akibat seorang dia aja. Syaitan, Tuhan kata wa kana syaitan lil insani khazula. Dan adalah syaitan itu terhadap manusia, syaitan ni memang sifat dia macam ni. Dia suka menghina manusia. Dia pedayakan kita, bila kita dah terpedaya, kita dah sangkut, dia tinggal kita. Ini syaitan. Maka Allah Subhanahu wa taala suruh kita ingat-ingat, jangan sampai terpedaya dengan syaitan. Firman Allah, wa qala rasul, dan telah berkata oleh rasul, yakni oleh Nabi Muhammad, ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Wahai Tuhanku, bahawa kaum aku, yakni Quraisy Mekah ini, telah ambil mereka ni akan Quran ini tinggal buang. Nabi mengadu kat Tuhan. Nabi cerita pasal perangai orang kaum dia ni, Arab Quraisy ni. Nabi kata, ya Rabbi, wahai Tuhan, inna qaumi, sesungguhnya kaum aku ni, Arab Quraisy ni, ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Depa Quran ni depa ambil buat main-main dia. Depa ambil, depa nak buang, depa buang, depa nak pakai, depa pakai, depa nak baca, depa baca, depa nak lempak, depa lempak. Depa dengan Quran ni depa buat dua sudut macam tu aja. Tiada beramal dengan Quran itu. Tiada beriman dengan Quran itu. Dikatakan Quran itu syair. Dikatakan Quran itu sihir. Dan dikatakan Quran itu Quran itu cerita bohong. Orang dulu-dulu. Mereka kata begitu. Ini semua merepet. Dia kata ni. Quran ni semua betul-betul merepet. Semua baca nak bagi sedap dengar, nak bagi tidur lena aja. Dia kata dalam tu semua cerita tu cerita dongeng aja. Dia kata. Dia kata macam tu. Firman Allah, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan minal mujrimin. Dan seperti yang demikian itulah kami jadi bagi tiap-tiap nabi yang dahulu daripada engkau itu, seteru daripada orang-orang kafir. Tuhan jawab balik dekat Nabi. Tuhan kata, wahai Muhammad, ini biasa. Nabi mesti ada musuh. Kalau Nabi tak ada musuh, dia bukan Nabi. Nabi mesti ada musuh. Seperti kami jadi bagi engkau Muhammad seteru daripada kafir kaum kamu sendiri. Tuhan kata macam mana Nabi Nuh dulu ada musuh, macam mana Nabi Musa dulu ada musuh, macam mana Nabi Isa dulu ada musuh, kamu Muhammad, kamu pun ada musuh. Cuma musuh kamu adalah kaum kamu sendiri, keluarga kamu sendiri. Maka hendaklah engkau sabar seperti mana sabar mereka itu. Tuhan kata, wahai Muhammad, sabarlah macam mana Nabi-Nabi dulu sabar, hang pun kena sabar. Wa kafa bi rabbika hadiyan wa nasira. Dan memadailah dengan Tuhan engkau itu memberi hidayah dan menolong engkau atas seteru engkau itu. Tuhan kata, wahai Muhammad, Tuhan doa dah. Cukup, Tuhan jaga hang dah cukup. Tak payah pergi cari orang lain main duk jaga. Tuhan jaga sudah cukup. وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً. Wallahu a'lam. Mati tentu. Lepas ni dia masuk pula, وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً. Bicari pula satu benda lain pula, kata kat Nabi pula. Dia kata apa? Awak Quran ni tak turun main sedah lagu tu. Lepas turun sampai 23 tahun, dia tengok tak ada kerja. Apa lagi? Hari-hari duk fikir apa lagi kita boleh kata dekat Muhammad ni? Apa lagi? Apa lagi? Ni kita duk baca ni macam-macam dah duk kata dekat Nabi ni. Dah tak ada apa dah nak kata. Ni pula satu lagi keluar. Pasal apa kitab Taurat boleh turun main gedebuk sebiji, Taurat turun semua sekali. Pasal apa kitab Injil turun gedebuk sebiji sekali. Pasal apa Quran nak kena turun sikit sampai 23 tahun baru habis turun Quran. Pasal apa Quran tak serupa dengan Taurat, tak serupa dengan Injil, tak serupa dengan Zabur. Ni pula dah video kata dekat Nabi. InsyaAllah kita baca bulan depan apa jawapan Allah Subhanahu wa taala kepada kata-kata orang-orang kafir ni kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam.
ayat yang akan datang, tuan-tuan, dia akan cerita banyak benda-benda menarik. Di antaranya dia nak cerita tentang orang-orang yang derhaka Tuhan di hari akhirat itu, allazina yuhsyaruna ala wujuhihim ila jahannam ulaika syarrum makanan wa adallu sabila. Di antaranya dia nak cerita orang-orang yang derhaka Tuhan di hari akhirat itu tak boleh berjalan dengan kaki. Kita atas dunia ni berjalan dengan kaki. Orang yang derhaka Tuhan akhirat itu tak boleh berjalan dengan kaki. Dia berjalan atas muka. Kaki ada, bukan kaki tak ada. Kaki ada tapi kaki cacak naik ke atas, muka duk tomeh pergi ke tanah, duk jalan lagu tu. Allahu akbar. Nak tahu macam mana sakit, tanya orang kereta jatuh motor tersembang. Macam mana sakit dia? Naik motor jatuh tomeh muka pergi atas jalan, sakit dia macam mana? Dengan hidung dia rompong pergi, dengan gigi berebut masuk dalam rengkung, dia jadi lagu tu. Macam mana sakit orang tu? Macam tu hari akhirat esok, orang yang bantah Tuhan, Tuhan bagi dia berjalan atas muka, tomeh muka pergi ke tanah, duk kesot dengan muka. Kaki ada, kaki duk cacak naik ke atas. Tuhan boleh buat benda ni. Macam mana Tuhan boleh buat manusia jalan dengan kaki, macam itulah Tuhan boleh buat manusia berjalan dengan muka. Tuan-tuan, kita kena ingat satu, yang kata Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kita ni dia berkuasa buat apa saja. Atas dunia kalau dia tak buat, tidak bermakna Tuhan tak boleh buat. Tapi Tuhan tangguh benda ni sampai masa Tuhan akan buat apa yang dia kata. Ya, mudah-mudahan kita tak sampai ke peringkat dia azab sebegitu rupa oleh Allah Subhanahu wa taala Tuhan kita. Wallahu a'lam. Yang baik itu daripada Allah, tak baik itu silap saya. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Subhanallah. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أصحاب سيدنا رسول الله أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واهدنا صراطك المستقيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم.